Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya situ deh. Betul. Situ ayat dia. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya ialah mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Apa segala perkara yang berlaku? Bayan pada kata segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat. Ini daripada segala perkara yang baik dan segala perkara yang jahat. Semuanya, semuanya segala perkara yang baik dan segala perkara yang jahat tu dengan kehendak Allah Ta'ala dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan segala perkara yang baik dan yang jahat. Itu dah. Baik, sambungnya lagi hari itu. Kita tak habis lagi bicara tentang rukun iman yang keenam, iaitu qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Apa qada, apa qadar? Atau itu kita mengata dah. Itu kalau mengikut mazhab Asy'ariyah, qada kembali kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat, dan qadar kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Kalau Maturidiyah dia terbalik tu. Qada tu kena kepada tanjizi hadis bagi sifat qudrat, dan qadar itu kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat. Apa ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradat, tanjizi hadis bagi sifat qudrat? Itu nanti kita akan masuk dengan secara terperinci bila masuk di dalam perbahasan sifat-sifat. Iaitu sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ni dia ada ta'alluq. Dia ada tiga
Tiga perkara yang kita kena faham pada sifat-sifat ma'ani nanti. Satunya ialah diri sifat, dipanggil mabda'. Nah, kemudian samaratus sifat. Nah, samarah bagi sifat tersebut. Dua. Kemudian yang ketiganya ta'alluqus sifat, tugas sifat tersebut. Itu sifat-sifat ma'ani itu begitulah kebanyakannya. Melainkan sifat hayat satu. Hanya dua saja, iaitu mabda' sifat dan samaratus sifat. Begitu dah. Ta'alluqus sifat tidak ada pada sifat hayat. Itu nanti kita akan bahas bila masuk pada tempat dia nanti. Nah, cuma oleh kerana kita duk bicara sini secara umumnya ialah beriman dengan qada dan qadar, maka dia terkait apa dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Begitu dah. Iaitu iradah Allah Ta'ala. Mana sifat penentu iradah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita nak terjemuh apa, tengoklah. Kalau kita menghendaki iradah tu dengan makna sifat, yakni mabda'i sifat, mabda' bagi sifat, maka terjemahan yang lebih tepatnya ialah penentu. Sifat penentu. Sifat penentu. Lebih comel ataupun lebih lebih tepat kita terjemah dengan penentu berbanding dengan pekehendak. Biasa kita dengar iradah artinya berkehendak, kayak gitu. Berkehendak ni kalau di logat orang Kelantan, ni logat orang Kelantan lah ni. Nak belajar lah logat Kelantan, mengaji untuk guru Kelantan. Kalau mengaji dengan Tok Guru Selangor, kena belajar bahasa Selangor. Mengaji dengan Tok Guru Arab, kena belajar bahasa Arab. Kayak gitu. Mengaji dengan Tok Guru Kelantan, kena mengaji logat Kelantan. Tak kira pekat tak pekat pun kita kena belajar lah. Ambil masa. Ya, memang semuanya memerlukan masa. Nah, kata orang Indonesia, semuanya butuhkan masa, bapa. Enggak bisa cepat-cepat itu. Nah, memang Imam Syafi'i kata, syarat nak dapat ilmu ni tuluz zaman. Panjang masa mengajinya. Kayak gitu. Mana boleh mengaji sehari tu faham. Nah, kita pergi mengaji kat Mesir. Syekh yang mengajar di Masjid Al-Azhar ke di kuliah mana semua cakap bahasa Arab. Arab bukan Arab Fushah, Arab Amiyah, Arab Mesir. Dan kita tu tidak boleh nak kaya Syekh tolong cakap Kelantan lah. Saya ni mara jauh-jauh ni daripada Kelantan. Nah, duk cakap dayam. Nah, mana kita dah faham. Tapi oleh kerana kita nak belajar, maka kita kena menuntut lah. Setahun tu baru sikit-sikit faham. 2 tahun baru sedap, baru boleh suka bila Syekh buat lawak. Baru faham. Sebelum tu ngangor. Nah, Syekh buat lawak orang lain suka, kita ngangor. Apa benda tahu dia cakap. Nah, pasal dia. Pasal dia dah. Itu orang panggil belajar. Nah, jadi orang belajar dengan tu logat Kelantan, kita belajar logat Kelantannya. Jadi kalau logat Kelantan ni berkehendak, itu ada 2 makna. Satu berkehendak dengan makna mahu. Nak. Nah, nak. Macam kita nak makan, nak minum. Itu nak. Dengan makna memilih. Kalau kita makhluk ni memilih. Saya nak makan nasi kerabu. Kau nasi dagang nasi kerabu lah. Itu dia panggil berkehendak dengan makna mahu. Hak ni boleh kita guna pakai kepada sifat Allah. Iradat tadi. Kalau iradat artinya berkehendak atau pekehendak. Boleh. Tapi satu lagi kehendak di logat Kelantan ni dia ada makna berhajat. Ingat tu. Berhajat. Jadi kalau ada orang Kelantan orang kena Kak Wan, contoh Kak Wan lah. Saya kenal kan ada tu ni. Kak Wan. Saya kan dak ni Kak Wan ni. Jangan silap payah Kak Wan. Sudah. Saya ada suami dah ni ustaz. Jangan gitu. Kehendak tu makna saya berhajat. Berhajat ke apa? Nak buta duit. Ini makna berhajat. Itu berkehendak dengan makna berhajat. Dia panggil, kalau logat Kelantan dia cakap berkehendak dengan makna berhajat ni, dia buat tengah. Dia buat tu tak ada. Kanda. Kawan kanda. Jadi kalau terjemuh iradah dengan makna berkehendak atau pekehendak,
ulama-ulama kita ni, tutup guru Melayu kita ni bimbang. Takutnya kita duk faham Allah tu kandak ke kita, berajak ke kita, nak ke kita, tak boleh lepas dengan kita. Salah. Salah, makna tu salah. Kerana Allah Ta'ala la yahtaj. Kerana Allah tu al-ghina mutlaqan. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tu maha kaya. Apa kaya? La yahtaj. Tidak berhajat apa-apa selain daripada dia. Dia suruh kita semaya, puasa, taat, tutup aurat, apa sahaja perintah dia dalam syariat ni, bukan dia berhajat pada kita. Itu kalau kita buat baik, kebaikan itu untuk dia kita. In ahsantum fali anfusikum. Kalau kamu buat baik, itu kebaikannya untuk diri kamu, bukan untuk Allah Ta'ala. Bukan. Allah walau kafir habis sekalian manusia di atas muka bumi, Allah tetap Tuhan. Tidak berkurangan ketuhanannya dengan sebab kita tu tidak mentaati perintah dia, tidak. Jadi segala suruhan larangan dia tu tidaklah manfaatnya kembali pada Allah, kerana Allah tidak berhajat. Allah ghina mutlaqan, dia panggil kaya mutlak. Itu ingat. Jadi yang berhajat tu kita. Fakir, fuqara, mana ya, al-muhtaj, al-faqir. Itu kita, makhluk. Kita yang berhajat. Jadi sebab tu alim ulama kita ni apabila terjemah sifat iradat, itu lebih suka dengan terjemahan penentu. Gitu penentu. Sebab mendekati dengan tugasan iradat tu ialah takhsis. Takhsis ni menentu. Menentu muka orang ni bulat, tidak petak. Muka orang ni petak, tidak bujur. Orang ni bujur telur, tidak bujur tiga segi. Dia tentu gitu. Tuhan tentu gitu. Tu. Tentu dengan ada, tiada, tidak. Tentu dengan tiada, ada tu tidak. Tentu dengan putih, hitam tu tidak. Tentu dengan tinggi, pendek tu tidak, rendah tu tidak. Tentu dengan pendek, tinggi tu tidak. Gitu. Tentu dengan lahir di satu tempat, maka tidak di mana-mana tempat yang selain daripada yang telah ditentu tu. Kayak gitu. Ada orang tanya, awak lahir di mana mula? Saya lahir di mana-mana hospital di atas muka dunia. Ada itu. Lahirnya di Hospital Besar Kota Baru Kelantan, maka tak lahirlah di hospital. Tak usah tanya dah lah. Saya lahir di Hospital Besar Kota Baru Kelantan. Di Hospital Kuala Lumpur lahir juga dah. Bodoh tanya lagi tu. Sudah di satu tempat, tidaklah pada tempat yang lain. Kayak gitu. Itu dia panggil tugasan sifat penentu Allah Ta'ala. Jadi sebab tu lebih tepatnya kita terjemah iradah dengan makna sifatnya penentu. Samaratus sifat nentu. Ta'alluqus sifat menentu. Itulah gitu dah. Jadi Tuhan menentu ni, menentu makhluk ni. Bila ni? Bila Tuhan menentu? Baru menentu. Ni. Kenapa? Baru menentu. Baru nak menentu. Dua pasangan ni dia kahwin. Lepas tu Tuhan baru nak menentu. Nak uya anak ke, tak suruh uya anak ke pasangan ni. Nak uya apa ekor lalu ni. Gitu ke? Lagu tu ke Tuhan? Ui seekor cukup lah, nampak buah sangat ni nanti. Ui 10 ekor lama tak ada nak jaga ke? Gitu ke? Dah. Kalau lagu tu jahil Tuhan, yang akan berkait dengan sifat ilmu. Maka apa yang Allah Ta'ala tentu, itu sedia kala sudah. Sedia kala sudah. Orang ni lahir di mana, namanya apa, siapa umur berapa, tempoh hidupnya, ajalnya, jodoh temuannya, anak berapa ekor, rezeki banyak mana, rezeki hak dia masuk dalam perut dia banyak mana beras, banyak mana nasi, rezeki hak dia milik, berapa sen, berapa hak aset dia milik, semua tetap. Sedia kala. Bila sedia kala? Belum Tuhan buat satu pun daripada makhluk ni. Itu makna sedia kala, qadim. Sebab tu kata tanjiziyun qadimun, lulus sedia kala. Itu makna dah. Bila sebut kata sedia kala ni, dia tidak berkait dengan masa. Karena masa tu baru. Apa masa? Masa ni ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan.
Jadi matahari bergerak, bulan bergerak, itulah orang panggil masa. Bukan jam. Jam ni penanda arah je. Penanda arah sebagai masa. Bukan jam. Ni, pukul 9, berapa ni? 9.25. 9.20 ni. Nak sekat 9.30. Kita nak pulas pula. Jadi pukul 9 pagi, boleh? Boleh kita nak pulas je. Tapi pagi tak jadi dah pukul 9 pagi. Dia tetap akan pergi. Kerana matahari bulan ni bergerak. Sehingga manusia tu boleh kira tahun qamariyah, tahun syamsiyah. Nah, kalender pergerakan matahari, pergerakan bulan, setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit, seminit berapa saat. Itu semua kerana bergeraknya matahari dengan bulan. Itu. Jadi bila sebut kata masa, itu merujuk kepada hudus baru, hawadis baru. Nah, cuma bila kita nak mengungkap tentang sedia kala, dikul ibarah, dia panggil dikul ibarah ni sempit untuk mengungkap, sempit untuk kita bercakap. Maka terkadang, tidak terkadang, memang kita akan mengungkap dengan bentuk lafaz atau ayat dia, ibarat dia tu seperti masa. Pada masa sedia kala. Kayak gitu. Ketika waktu sedia kala lagi, masa sedia kala, pada waktu. Itu. Jadi salah kalau kita faham masa, waktu. Jangan faham gitu. Tu ustaz sebut tu pada waktu sedia kala lagi. Masa sedia kala. Ketika, masa, pada, itu semua tu memberi makna zaman, dia panggil zaraf zaman. Zaraf yang mengandung makna masa. Sedangkan qadim, qidam, sedia kala, itu tidak bersangkut paut dengan apa-apa masa. Tak ada. Tuhan tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Kita yang duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Kita yang duduk di bawah rungkuk suntuk masa ni pukul berapa? Allah. Pukul 10 cepatnya. Kan gitu. Tak cukup sehari kita nak buat hijau itu gini ke hulu ke hilir. Kalau boleh sehari ni kena ada 40 jam. Baru sedap sikit buat hijau dah tu ni. Tak cukup. Pasal kita yang duduk di bawah rungkuk suntuk masa. Allah tidak berada di dalam masa. Tidak kena di atasnya masa. Dia yang menciptakan masa. Dia yang menjadikan masa. Pas kita duduk bercakap, waktu azali lagi, Tuhan tahu pada masa sedia kala lagi, ketika azali lagi. Itu dia panggil dikul ibarah. Sempit untuk kita mengungkap bahasa tentang sedia kala. Sehingga kita menyebut dengan zaraf zaman, dengan orang panggil beberapa perkataan yang merujuk kepada masa. Tapi jangan kita faham masa, jangan. Karena sekarang ni masa. Betul tak? Waktu sekarang, al-an, waktu sekarang, al-mustaqbal, al-madi, waktu yang lepas, waktu yang lagi akan, al-an, waktu sekarang. Itu semua masa tu. Allah tak mengena di atasnya lama, madi yang lalu, sekarang, al-an, tidak mengena di atas Allah Ta'ala. Kerana dia qadim, dia sedia kala. Walau ada makhluk beriuk ni, banyak ni. Langit, bumi, matahari, bulan, beta, segala cakrawala, lembu, kubah, yaitik, gajah, rimah, segala planet, segala manusia berapa liung-liung nak kata ni. Nak sebut triliun, liung-liung nak kata ni. Banyak sangat-sangat. Apa Allah Ta'ala tu jadi berkait dengan makhluk dia, jadi happy Allah kerana ramai gitu. Gini, macam kita. Masa duduk bujang, duduk rumah sorang-sorang, sunyi tak? Sunyinya tak ada bini, tak ada anak. Bini lah. Bini seko, duduk dalam rumah. Boleh buat. Yoya, awak saya, kita pergi makan situ. Kayak gitu. Happy dah sikit. Sebab sunyi sebelum ni tu ada dah suara boleh buat. Kalau tidak duduk cakap depan cermin suara macam orang gila gitu. Kayak gitu. Lepas tu bini beranak pula boleh 10 ekor. Gagak-gagak meriah ni lopak macam toyo. Gagak-gagak dalam rumah tu bising. Bising belangor orang panggil. Bising bengeng. Adakah Tuhan tu lagu tu? Dah. Adakah dulu tu makhluk merujuk pada masa tu? Adakah dulunya sebelum Tuhan buat makhluk ni,
Sunyi Tuhan. Sunyi, tak ada apa sekarang. Buatlah makhluk seekor, pak jadi. Lepas tu bahu beriuk banyak Tuhan buat ni. Oh happy Tuhan, mau gagak-gagak dah alam ni. Gitu. Tak, Tuhan tidak duduk di dalam alam. Tidak berada di luar alam. Tidak ada di dalam alam. Tidak ada di dalam rungkut suntuk masa. Tidak. Tak berkait Tuhan, tak bertepuh Tuhan dengan makhluk apa yang dia buat. Tak? Ingat baik tu. Jadi sekarang pun Allah tetap qadim. Allah tetap sedia kala. Kita yang sebut sekarang kerana kita yang duduk di bawah rungkut suntuk masa. Itu. Allah ada ke makhluk? Tak ada ke makhluk? Allah tetap sedia kala. Apa sedia kala? La awwala li wujudihi. Tidak ada awal bagi adanya, walam yataghayyar, dan tak berubah. Tak berubah. Zat wa sifat zat dan sifat-sifat Allah Taala tidak berubah. Macam kita, berubah tak? Berubah tak kita? Kawan berubah tak? Kau kawan dulu ibu, kawan lahir, kawan besar ni dah. Pakai spek mata dah. Tak, berubah tak? Berubah. Hatta kalau kita tak tahu pun tarikh surat beranak seorang bayi yang kita jumpa, na'udzubillah, kita ambil jaga. Jaga sampai bila? 40 tahun jaga bayi tu. Bayi lagi, baby lagi. Baby lagi umur 40. Ya, umur berapa baby ni kawan? Orang umur 40 dah baby ni. 40 baby lagi. Tak dah. Pasal berubah tak? Berubah. Walau kita tak tahu dia tarikh lahir bila, ada permulaan bagi adanya bila, tetapi kita tahu dia baharu, hudus, hawadis, kerana dia berubah. Sebab tu al-alamu mutaghayyir. Alam ini berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, berapa semua sekali ni, itu menunjuk kata alam ini ada permulaan bagi ada. Kerana dia baharu. Allah tidak ada permulaan bagi ada, dan dia tidak berubah. Jangan duk fikir, Tuhan umur berapa lah. Jangan, umur tu kita. Kita duduk di bawah rungkut suntuk masa, kita yang punya umur. Ni sehari, umur 2 hari, umur 3 hari. Umur berapa lah ni? Umur 36. Mana 36 tahun dah. Kita duduk di bawah rungkut suntuk masa. Matahari duk gerak atas kita, baru bulan duk gerak atas kita, 36 tahun. Contoh. Tak gitu. Tuhan duduk di bawah rungkut suntuk masa juga. Duduk bawah matahari juga. Pukul berapa sekian-sekian? Tidak. Jadi tak mengena di atas Tuhan tu masa. Jadi sebut azali lagi. Tuhan tentu pada waktu azali lagi. Kita bercakap lagu tu dia panggil sempit saja. Nak mengibaratkan. Jangan faham azali atau qadim sedia kala itu ialah masa. Jangan. Nah. Cuma kalau kita nak kata tak, sebelum daripada ada makhluk dipanggil qadim. Dipanggil apa? Fil azal. Bila Tuhan buat ada satu makhluk, dia panggil fi ma la yazal. Pada masa selagi akan ada makhluk ni. Dia panggil fi waqtil imkanil wujud. Pun dia panggil juga pada waktu yang mungkin boleh ada dah makhluk ni. Tu. Jadi nak ceritanya apa? Tuhan menentu sekalian makhluk dia ni. Bumi bulat begini, bulan bulat begitu, matahari ni begitu, planet-planet ni segala menatang, segala gapo hak kita nampak berjegut depan mata kita ni semuanya ciptaan Allah. Betul tak? Allah buat ni dengan tidak tentu kah? Tentu. Tentu tu bila? Tak berkait dengan masa, sedia kala. Itu maksud kita. Belum ada makhluk ni Tuhan sudah siap dah nak menentu. Tuhan sudah bukan nak menentu, Tuhan sudah siap menentu dah. Gitu. Tu dipanggil tanjiziyun qadimun. Tanjiziyun makna lulus. Tanjizi makna lulus. Qadimun sedia kala. Tu makna gitu dah. Jadi sifat penentu Allah Taala menentu sedia kala makhluk dia. Baik buruk, ada bila, tak ada bila, hidup di zaman mana, lahir di mana, berjodoh dengan siapa, bercerai tangga dengan siapa, berapa zuriat dia, ada apa zuriat dia, mati dikubur di mana, rumah dia, tempat cari rezeki dia, siap Allah tentu sedia kala. Bukan baru tentu sekarang, tak. Bukan. Itu lagu tu. Inilah dikatakan qada. Di sisi mazhab Imam Abdul Hasan
Asy'ari. Qada dia panggil, ketentuan Allah. Bila? Sedia kala. Hak ni kita tak tahu. Siapa boleh bagi tahu? Tuhan tentu apa-apa atas diri dia. Siapa? Ada? Dia boleh sepakat dengan Tuhan? Ada? Tak ada. Maka ni dipanggil rahasia Allah. Rahasia Allah. Yang nyata di kita ni apa? Iaitu qadar. Qadarnya apa? Iaitu perbuatan Allah. Fi'lullah. Ibarat daripada tanjiziyun hadisun. Tanjizi, lulus, hadisun, baru. Baru lulu. Mana? Baru buat. Tuhan baru buat. Jadi sifat kudrat itu qadim. Kudrat artinya pekuasa. Itu dia panggil terjemah dengan makna mabda'i sifat. Kalau kita terjemah kudrat dengan makna samaratus sifat, kuasa. Gitu. Kalau ta'alluqus sifat, kudrat artinya berkuasa. Berkuasa. Hak tu tak apa, tak faham lagi. Nanti kita masuk perbahasan sifat makni, nanti kita akan hurai dengan tuntas, dengan lebih jelas lagi. Cuma nak bagi orang panggil gambaran awal. Kudrat itu qadim. Mana perkuasa tu qadim. Kudrat dengan makna mabda'i sifat itu qadim. Jangan silap faham. Kudrat dengan makna mabda'i sifat itu qadim. Mana zat Allah qadim, sifat-sifat Allah Ta'ala qadim. Yang ada di zat Allah Ta'ala. Dengan bersepakainya zat Allah sifat perkuasa, Allah Maha kuasa. Itu dia panggil samaratus sifat. Samaratus sifat tu juga qadim. Mana suluhiyun qadimun dia panggil. Patut padan sedia kala Tuhan tu mampu buat makhluk ni. Ini pening dah dia. Kau dia pula lah Ustaz. Suluhiyun qadim. Patut padan, layak, sedia kala. Tuhan buat kita ni bukan sedia kala kan? Betul tak? Tuhan buat kita tu baru. Jadi belum Tuhan buat kita, makhluk ni tak ada. Apa Tuhan lemah ke? Tidak. Tuhan tetap berkuasa sebab ada sifat berkuasa. Maka nisbah dia menjadikan kita pada waktu sedia kala. Ni kita cakap tu pada waktu sedia kala. Jangan payah waktu dah tu. Jangan payah waktu. Kena ingat semua tu. Takut pukul berapa waktu tu Ustaz? Siap. Tanya lagu tu berat. Pada waktu sedia kala tu dikulang ibarat. Sepit nak bercakap. Apa statusnya? Pada masa sedia kala Tuhan menjadikan kita, ya, dia mampu. Itu mana? Suluhiyun qadimun. Dia mampu. Pasal dia ada sifat berkuasa sedia kala. Tapi dia buat tak lagi makhluk. Tak. Pasal makhluk ni baru. Bila dia buat je makhluk, makhluk ni wujud ada, maka dia panggil tanjiziyun hadisun. Buat sengerti. Menjadi sengerti dah. Kalau tutup guru, dia nak bagi kita mudah faham. Seperti gini. Kita ada duit 100 dalam poket kita. Betul? Di Giant tu. Giant ke apa ada sini? Tak ada. Ekon C ada. CM. Apa tu? Central Mart. Di CM sana tu. Kita duduk kat rumah, kita ada duit RM100. Di CM sana tu, di Central Mart sana tu, barang yang harganya kurang daripada RM100, kita mampu tak nak beli? Mampu. Itu nak faham suluhiyun ke? Suluh. Bukan kodim lah. Kita tu bukan kodim. Kita ni nak faham suluhiyun. Kepatuk padanan. Kemampuan. Kita mampu tak membeli barang-barang di CM tu yang harganya bawah daripada RM100 atau RM100 ke bawah maksudnya. Kita mampu sebab kita ada RM100 tadi. Tapi kita beli tak lagi. Dah lagi duduk di rumah. Kayak gitu. Masa kita duduk di rumah, nisbah kita dengan barang-barang yang harganya RM100 ke bawah, itu dikata suluhiyun. Kepatuk padanan. Kemampuan kita boleh membeli. Pasal kita ada duit RM100. Kita ada kuasa untuk membeli. Kemampuan untuk membeli RM100. Kayak gitu. Bila kita gida, ambil barang, nak bayar ke cashier tu. Bayar ke cashier tu. Itu dipanggil tanjiziyun. Itu dipanggil tanjiziyun. Beli sengerti dah. Beli sungguh kan? Kau tak sengerti lagi. Kau was-was lagi cashier ambil duk mari tarik, tolak tarik yang cashier gitu duit. Ndak dah lah. Pergi ke cashier pun ambil. Caca-caca kira. Kayak gitu. Itu dipanggil tanjiziyun. Lulu. Mana lulu ni? Buat sengerti dah. Jadi sengerti dah.
Faham tak lagi? Tapi hak kita tu bukan qadim. Hak kita tu baru. Tapi nak bagi misal, contoh untuk mudah kita faham ta'alluq sifat. Tugas-tugas sifat. Lagu tu. Habis. Jadi bila sebut kata kudrah, sifatnya qadim. Nah, samarahnya juga qadim. Tapi ta'alluqnya yang ngoti-ngoti itu baru. Nah, kita mari sini ni. Qadim, baru. Ni lampu ni menyala, qadim, baru. Kipas ni berputar, baru. Ini semua kudrat Allah Ta'ala bakal ni. Suara saya keluar, saya bercakap, tangan saya boleh bergerak begini. Ibu-ibu semua celak mata. Celak mata kau menguak mulut kau berapa tak kira lah, berkelip mata kau apa. Itu semua tu qudratullah. Mana Tuhan kulla yaumin huwa fi sya'ni. Pada tiap masa, ketika, saat, detik, minit ni, dia Allah buat hijau. Dia buat hijau. Bukan Allah duk biar Tuhan beri kudrat pada kita lah yang bukan. Kudrat kita hamba hanya mengusaha. Ingat. Iradat kita hamba hanya memilih. Pilih. Nah. Hanya yang menentu dan yang menjadi semati ialah kudrat iradat Allah. Ingat baik-baik tu. Nah, jadi jangan kita jadi seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ni Allah Ta'ala atau Qadariyah pun dia panggil. Allah sudah beri pada kita kudrat iradah, maka kitalah yang menentu dan yang menjadi apa yang kita nak, apa yang kita mahu dan apa yang kita cita-cita ingin, yang kita khayalkan, yang kita impikan. Allah tak berkait dah. Allah sudah bagi kudrat iradah pada kita. Maka kitalah yang menentu apa-apa yang kita mahu dan kitalah yang menjadikan apa perbuatan yang kita mahu. Itu Qadariyah. I'tiqad seperti itu. Ni banyak ni dalam Facebook. La ilaha illallah. Banyak saya dah tengok. Ustaz-ustaz lain lah share. Saya tak ada nak share dah. Teruk sangat bahal. Akidah dia tu dia tak sedar. I'tiqad dia tu sudah sesat. Mati tak boleh jawab tu man rabbuka. Ustaz tahu mana ustaz counter dah kau ngamukan nakir. Nak jawab lagu mana man rabbuka Allah rabbi kalau i'tiqadnya tidak betul tentang ketuhanan Allah. Bukan senang nak jawab Allah rabbi tu, bukan dengan hafal man rabbuka Allah rabbi Allah rabbi man rabbuka Allah rabbi. Tak kena mengaji dia kata hafal beres dah. Bukan. Memang nampak senang sebut Allahu rabbi rabbi Allah. Tapi untuk dapat jawab tu bukan semudah tu. Macam kita lah orang tanya makan nasi, makan apa tengah hari ni? Tom yam. Buah patah lah jawab. Nah, orang tanya kita makan apa tengah hari ni? Tom yam. Mudah. Ada peluh nak jawab. Ada. Tubik orang-orang dahi ke apa nak sebut tom yam tu peluh kejap, bahasa berat, panas tubuh. Leluh, letih macam berlari atas padan dah. Tak ada. Senang je. Apa tengah hari ni mah? Tom yam, sup ayam, mudah. Tapi isteri kita duduk kat dapur tu nak boleh siap tom yam yang dua patah kita jawab tu semudah tu kah? Semudah tu kah? Ibu-ibu menyediakan juadah makanan untuk suami-suami masing-masing tu semudah tu kah? Semudah duduk dapur tom yam siap. Gitu. Banyak hijau apa? Betul? Kena kerak kau tu, kena kerak lada, kena ayam lagi apa itu ya. Tu kena kecil api kalau salah besar kat kering hangit ke apa. Bukan senang lah. Belum pelah tangan tu sisim gini. Rambut pasanggu-sanggu. Peluh pelah, peluh kejap. Senang dia jawab tom yam. Dua batas tu lah. Tapi nak boleh kau siap dua patah tom yam tu bukan senang. Allahu rabbi, rabbi Allah. Senang. Tapi kalau pegangannya tak betul tak boleh jawab Allah rabbi. Tu ni ingat baik-baik tu, jaga-jaga. Jadi kalau i'tiqadnya lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, pendek katanya lari pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pendek lari. Tu ada dia kata. Allah tidak menentukan baik buruk hamba dia ni dalam Facebook. Allah tidak menentukan kekayaan kemiskinan hamba dia. Hamba sendiri yang menentukan hidup dia. Nasib dia. Wow. Ni biasanya pakar-pakar motivasi. Pakar-pakar roti basi.
Nak bagi orang ni semangat. Iya betul. Kita tak boleh putus asa dalam berusaha. Kita hanya berusaha. Berusaha ni faham tak? Maksudnya kita ni berikhtiar, berusaha. Arti kita memilih. Awak pilih untuk miskin ke untuk kaya? Saya pilih untuk kaya. Jadi, baik, apabila awak pilih untuk kaya, awak memilih untuk kaya, belum tentu Allah menentu awak tu kaya. Awak tak tahu apa yang Allah Taala tentu. Bila awak tak tahu, maka awak berusaha. Betul tak? Berusahalah sebab awak tak tahu. Kalau tahu dah senang. Kita tak tahu apa yang Allah Taala tentu. Macam awak nak selamat ke awak nak accident? Balik ni. Semua nak selamat. Jadi awak tahu tak apa yang Allah Taala tentu pada awak, selamat ke accident? Tak tahu. Pasal tu awak usaha. Bawa slow-slow, ikut peraturan. Nak masuk cabai segenar dulu, jangan masuk dulu baru segenar. Betul tak? Tak cukup. Tubik tangan pula tu. Kita hanya usahanya nak selamat. Panggil dem lori mari langgar juga. Nak kata apa? Tahulah kita bahawasanya ketentuan Allah Taala atas akunya accident. Walau aku nak selamat, aku pilih untuk selamat. Dan aku usaha untuk selamat. Bawa slow, ikut peraturan, hak laju dan sebagainya, pakai seatbelt ke apa semua, ikut dah, usaha dah. Tapi tetap berlaku. Nak kata apa? Itu nak kata ketentuan Allah. Allah yang menjadi. Bermakna ikhtiar dan usaha kita tu tidak memberi bekah. Tak memberi kesan, tak memberi bekah. Hanya sebatas ikhtiar usaha saja. Tu kembali kita kepada radina billahi rabbah. Tu. Sebab tu orang akidah dia kukuh, insya-Allah dia tak akan tidak akan kena stres. Tak akan putus asa daripada rahmat Allah Taala. Lepas kena accident je, dia tahu Allah. Hak ni hak mententu atas aku. Radina, aku puas hati mu Tuhan aku. Sabar dia, redha dia. Itu hak sebenarnya kita ngaji akidah ni, nak pergi ke situ. Nak pergi sampai situ tu. Tu lagu tu. Puas hati mu Tuhan aku. Gitu. Kena puas hati. Apa hak Tuhan tu? Tapi kita tu berusaha. Tapi kita tahu usaha kita, ikhtiar kita tu tidak memberi bekah. Kalau berlaku sungguh, selamat sungguh sampai rumah kita, tidak accident, bermakna ketentuan Allah kita selamat. Dan Allah yang menjadikan perbuatan kita tadi selamat. Bukan sebab usaha kita, bukan. Sebab kawai bawa slow lah, sebab kawai signa dulu, sebab hak tu hanya usahamu saja. Allah yang menjadikan perbuatan kamu tadi selamat. Sebab tu seorang tu dia pilih untuk kaya, maka dia berusaha untuk kaya, nego apa cara betul. Kaya tipu orang tak jadi dia ni. Scammer tak jadi. Betul usaha dia cara betul. Kaya dia. Maka dia tahulah bahawasanya ini ketentuan Allah. Alhamdulillah. Maka dia kena takwa pada Allah. Zakat, mana sedekah sunatnya, mana bantu fuqara al masakinnya, mana itu. Jangan ini hasil usaha saya. Awak minta pasal apa? Awak nak kaya, awak usaha juga. Ni orang kata akidah dia tu tak betul asas-asasnya, sehingga melahirkan akhlak yang tidak baik. Sombong dengan kekayaannya. Padahalnya itu semua Allah yang menentu dan Allah yang menjadi, Allah yang memberi. Ada tak orang yang tidak mahu kaya dan tidak berusaha untuk kaya jadi kaya? Ada. Apa tak ada kawan? Ada. Apa tak ada? Anak jutawan, anak sultan, anak raja. Ada yang nak jadi kaya. Sejak dia pupuk nak. Aku bila keluar ini aku nak jadi kaya. Gitu. Dah. Dia lahir kaya dah. Ada dia nak jadi kaya. Ada dia usaha untuk kaya. Tak. Jadi ada orang yang tidak memilih untuk kaya dan tidak berusaha untuk kaya, tapi Tuhan nak dia kaya. Tuhan buat dia kaya. Ada. Ada orang yang nak kaya dan usaha untuk kaya, tapi Tuhan tak bagi kaya. Ada. Siapa? Macam kita. Contoh senang dah sini. Semua nak kaya lah ke. Nak kaya. Lepas tu nak tipu ke scammer. Lama mana moncik-moncik. Habis duit KWSP 100,000, 200,000 je waktu tu. Sebab bunyi juta-juta ni makan bulan-bulan. Siapa? Kita nak kaya.
Dan kita usaha. Nah, Tuhan tak menentu. Tuhan tak menjadi kita kaya. Ada orang yang nak kaya dan usaha untuk kaya, dan Allah Ta'ala bagi dia kaya. Ada. Bagai-bagai Allah Ta'ala buat. Jadi kembali semuanya, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan, memberi bekah, memberi manfaat mudarat, itu hanya perbuatan Allah, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Gitu. Itu ingat baik-baik. Nah, jadi di sini kita tolak Qadariyah dan kita tolak juga Jabriyah. Nah, Jabriyah ni atau dia pun kita duduk sebut Jabariyah. Jabriyah pula apa? Tak ada ikhtiar usaha. Kita hamba ni tidak ada kudrat dan iradat. Allah tidak menjadikan kita kudrat dan iradat. Dan kita ni tidak boleh memilih dan tidak boleh berusaha. Hanya seperti kapas atau tisu yang ditiup oleh angin. Kemana angin bertiup, angin pupuk, kemana angin tiup, kemana, ke situ dia jatuh, dia bergerak. Gitu. Itu Jabriyah. Kita ni seperti kapas, seperti tisu. Kemana angin tiup? Boleh tak? Angin bertiup ke sini, dia nak pergi sana boleh? Pergi jala masuk akaun sih, gapo beli boleh? Ni tisu ni boleh? Boleh. Kemana angin tiup, hang ke situ je pergi. Bukankah hendak dia? Kata Jabriyah, seperti itulah kita manusia. Sesak tak ni? Sesak. Jadi faham tu? Qadariyah sesaknya kerana nafi kudrat iradat Allah di dalam menjadi setiap perbuatan kita hamba. Nah, Jabriyah pula sesak kerana menafi atau mengingkarkan ada pada kita hamba ni kudrat dan iradat. Itu payah sikit ahli sunnah wal jamaah ni di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Nah, jadi Qadariyah tadi, adakah kafir dia? Belum kafir lagi. Nah, sesak. Kalau dia i'tiqad Allah tidak menjadikan kudrat iradat pada hamba, hanya kudrat iradat hamba tu diri hamba tu sendiri, tabiat hamba, tu baru kafir. Kalau kata kudrat iradat hamba tu Allah yang menjadi, tadu hambalah yang menentu dan menjadikan perbuatan hamba, bukan Allah. Tapi kudrat iradat tu Allah yang menjadi kepada hamba. Itu masih fasik mubtadi'. Belum masuk ke tahap kafir lagi, tak kufur lagi. Ingat. Jabriyah pun lagu tu juga. Kalau dia ingkar hukum syarak, itu boleh jadi kufur. Sebab ada Jabriyah orang dia ni, dia suka. Dia suka apa? Suka buat maksiat. Dia nak minum arak. Dia kata, arak ni haram ni. Dia kata, mana haram? Tak ada haram. Ni kenapa tidak haram? Yang menggerakkan tangan saya ni Allah. Tengok ya. Yang mengangkatkan botol ni ialah Allah. Dan arak ni masuk dalam mulut saya ni bukan saya, Allah yang menggerak. Allah belaka. Nah, jadi tak ada haram, tak ada halalnya. Ni jatuh kafir. Jabriyah seperti ni boleh jatuh kafir kerana mengubah hukum Allah Taala. Kalau tak sampai tahap tu belum kafir lagi. Tapi sesak, ya sesak. Dia kata tiap-tiap sesak belum tentu kafir. Tiap-tiap kafir tentu dah sesak. Lagu tu. Jadi kalau dengan Jabriyah ni kita tak payah hujah-hujah Quran hadis, kita hanya tumbuk saja atas muka dia. Gitu. Kawan? Main tapa. Kalau dia marah, jangan marah saya. Ada awak tapa saya, bukan saya. Tak tahu kenapa Allah Taala angkat tangan. Saya tampak muka awak. Jadi awak marahlah Allah Taala gitu dah. Jadi tu semua tu sesak laga tu. Yang betul kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita punya kudrat iradat yang Allah Ta'ala bagi untuk berikhtiar dan berusaha. Tetapi ikhtiar usaha kita tidak memberi manfaat mudarat, tidak memberi bekas pada manfaat mudarat. Hanya kudrat iradat Allah lah yang menentu dan yang menjadi. Lepas tu apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita boleh menisbahkan perbuatan tu perbuatan kita. Nah, kalau orang tadi kawan ni, sekarang orang tadi kawan nak jawab apa? Kawan duk mana ni? Kawan duk apa? Nak jawab, Allah sedang belajar kitab Misbahul Munir ni gitu. Nah, Allah sedang mengajar ni gitu. Allah sedang berjalan, Allah gitu. Dah, kita akan jawab, saya tengah mengajar ni. Saya tengah mengajar. Karena perbuatan tu mazharnya tampak dari diri saya.
Maka boleh menisbahkan perbuatan saya. Saya sedang memasak, saya sedang berjoging, saya sedang mengajar, saya sedang mengaji. Itu. Tapi saya situ, saya hakiki ke saya majazi? Majazi saja. Karena hakikinya yang menjadi perbuatan tersebut ialah Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menjadikan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah yang menjadikan apa yang kamu buat. Kamu yang buat, aku yang menjadi. Faham tak? Itu artinya kita tu mukhtaron zahiran, majburan batinan, dia panggil. Mukhtaron zahiran itu maksudnya kita boleh memilih dan berusaha secara zahir, tetapi hakikat secara batin Allah yang mengerasi di atas kita. Sehingga gitulah. Apa yang kita usahakan kita tak dapat, ya kita kena percaya. Sakit makan ubat, ikhtiar sana sini, jumpa doktor apa, tak sembuh-sembuh. Nak marah ke doktor? Nak bunuh doktor? Nak bakar kilang penado? Apa? Percayalah bahawasanya Allah sudah menentu begitu, dan Allah yang menjadikan begitu. Bahawa kita ni ada sabar, redha, taslim. Gitu kan? Itu habis itu. Habis. Kemudian dia kata, maka percaya dengan qada. Baru nak masuk kita ni. Flashback dulu tu kat setengah je. Maka percaya dengan qada. Mana percaya dengan ketentuan Allah azali lagi. Tanjiziyun qadimun. Ada sifat iradahnya. Dan qadar itu, yakni perbuatan Allah Ta'ala. Yakni tanjiziyun hadisun. Qudrat Allah Ta'ala. Itu ialah maknanya lagu mana? Maknanya ialah mengaku iza'an, mengaku setuju, mengiyakan, yes, teman-teman gitu. Mengaku, mengiyakan, mengaku, mengiya, putus tu kinayah daripada yakin. Mana jazam, bulat gotel, tak ada sikit pun orang panggil. Tak gogek sikit pun. Teman-teman. Tak gogek. Tak gogek. Gogek tak gogek. Faham? Tak faham? Tak gogek. Tidak was-was. Dok gogek. Kalau tak dok gogek sikit pun. Kemah keming dok gogek sikit pun. Kemah keming dok gogek sikit pun. Mana? Dok was-was langsung. Itu. Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Main gitu je. Itu. Mengaku putus, mengaku yakin, jazam, putus, bulat. Tak ada wawih sikit pun. Wawih pun ya. Banyak orang Kelantan ni lorak dia tu. Tak ada wawih, tak ada gogek, tak ada wawih. Wawih ni sama juga, was-was juga. Wawih, gogek, keke yak-yak. Ya lah. Tak ada keke yak-yak ni, tak ada. Keke ya ada. Itu semua tu orang panggil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Orang panggil apa ni? Dia panggil bunga bahasa di dalam logat Kelantan. Banyak. Itu ni. Bunga bahasa di dalam logat Kelantan. Sebenarnya was-was je. Tapi tak lemak mani orang Kelantan kejap. Kalau tak was-was. Gitu je. Tak was-was. Tak sedap. Tak was-was, tak wawih, tak keke yak-yak. Ya banyak jadi. Ya bahasa tu jadi gitu. Ya kalau nak tengok logat Kelantan lama tak? Tak ada lah kalau nak tengok tak? Kena flashback semula video-video almarhum tu ni Aziz. Ya orang tua, kok kecek dari logat Melayu Kelantan lama. Tu insya-Allah boleh faham. Mudah insya-Allah. Itu mana? Makna gapo percaya qada Allah Taala ni? Ialah mengaku putus, mengaku dengan yakin, tidak syak, tidak zan, tidak waham, tidak wawih, tidak waswas. Tidak ya ke? Okey. Tu orang panggil keke ya. Ya ke? Ya. Betul. Tu tak jadi tu. Tak jadi, tak dikira iman. Tak dikira. Walau tahu. Kita sebut dah dulu. Mengaku ni dengan makna tasdik syar'i, bukan tasdik mantiqi. Beza tu.
Kalau tasdik mantiki semata-mata tahu. Semata-mata tahu seperti ahlul kitab. Apakah dikira iman oleh ahlul kitab? Tidak. Padahal dia tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi dia tidak terima, tidak izan, tidak setuju. Maka tidak dihukumkan mukmin. Walaupun semata-mata tahu. Boleh hurai pada orang ramai pula. Boleh syarah, boleh mengajar, tapi hati dia sendiri dia tidak setuju. Adakah dikira iman? Mukmin? Tidak. Tu ingat. Iman ni bukan bahasa syarah di mulut, hurai dengan lidah, bukan. Tapi pegangnya dalam hati. Dia tak boleh nak syarah, tak pandai nak hurai, nak menerang pada orang tak boleh. Tapi pegangnya dia betul. Dia mukmin dia. Iman dia sah. Dia ingat baik. Sebab ilmu ni ilmu iman. Ilmu tauhid, bukan ilmu tajwid, bukan ilmu nak kecek sedap. Wak buah yo ya bukan. Ni pegangan tu. Sebab dia kata mengaku putus di dalam hati. Ala hati. Ni. Fil qalbi, tasdiq, fil qalbi. Tu. Tasdiq apa? Tasdiq syar'i. Apa makna tasdiq? Tasdiq syar'i iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan menerima di dalam hati. Bil jazmi dengan putus, dengan yakin, tak ada wawih dah. Dengan tentu sungguh, mesti, sengoti. Itu mana sungguh? Dengan tentu sungguh, sengoti, sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Segala perkara berlaku ni. Kipas musim, lampu menyala, aksiden, orang ni bercerai tangga, bala bergagak-gagak, baik, apa sahaja. Orang ni juru, orang ni tipu, orang macam-macam kan. Tipu dengan ya Allah ya Rabbi. Agama sedap sekali menipu ni. Dah sungguh. Lama mana dah orang duduk untung apa? Tipu badan haji tu. Tahun ni baru berigak. Apa? Selama ni bapa tak ada kamera apa? Tak ada video apa? Baru bertahun-tahun dah orang duk tipu badan haji ni, orang royak tak dengar. Daripada hidup kiri duit badan haji tak betul, tak jelas betul ke tak? Betul ke tidak sah badan haji mana boleh buat 10 orang dia seorang 500. Seorang je boleh buat badan haji. Untuk seorang je. Tak baiklah we ke masjid siap. Wakaf ke masjid siap. Tentu dah pahala wakaf untuk si mati. Kayak gitu. Buat badan haji. Tahun ni baru berigak. Kau yak dah betul. Tak percaya. Ni surat. Tu sama ya dulu gerbel di Kemboja. Seekor lembu 500 bahagia. 500 bahagia seekor lembu. 500 orang tu lembu tu seekor hidup aku. Okey guru gambar lembu. Ni bahagia mak cik 5, Zainab, cik Leha apa 7 orang. Okey ambil senarai lain pula. Lembu hak tu je. Jadi 500 ekor tu tak tahu berapa orang. Orang dekat daging lembu ni. Untung dia 500 orang bayar. Seekor lembu yang sembelih. Tu tengok. Nak cari hak murah, hak jimat. Tak usah lah kalau lagu tu. Tak usah buat ibadat lah kalau lagu tu. Sama. Cari hak luar-luar, hak dalam sendiri tu nak bukan main. Cari hak luar-luar sebab murah. Kita nak buat apa-apa ibadat ni jangan tilik hak murah, jangan. Apa makna kurban? Ma yutaqarrabu bihil 'abdu ila rabbih. Apa yang boleh mendekatkan diri dengan perkara tersebut oleh hamba kepada Tuhan dia. Jadi kalau kita pilih hak murah-murah, hak itu, bermakna kita tu tak berapa yakin dengan janji Allah Taala. Kayak gitu. Macam dalam Quran sebut, watlu 'alaihim naba'a abnai adama bil haqq iz qurraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Tuhan kata baca oleh Nabi Muhammad kepada manusia tentang cerita dua anak Adam, Qabil dengan Habil. Ketika mana diperintah oleh Allah Taala untuk berkurban, iz qurraba qurbanan. Bagaimana dua orang itu? Fatuqabbala min ahadihima. Tuhan terima salah satu je.
Satu lagi tu Tuhan tak terima. Dia tak buat kurban ke? Dia buat. Tapi dia pergi cari sayur-sayur. Kobe ni pergi cari sayur-sayur hok buruk-buruk. Hok makan diulak. Hok warna kuning dah. Nah, hok tu dia ambil kutip-kutip warna naik bukit untuk jadi kurban. Nah, Tuhan terima? Tak terima. Sama. Sebab tu kalau kita buah duit tabung masjid tu, seria, hok seletik, hok kolak, hok belipak. Saya tak terima. Hok soyok. No? Hok seletik dah. Maknanya kita tu tahulah kita ni memang keturunan Adam tapi tuknya Kobe. Dah sungguh. Habis dah gitu, habis tak orang itu. Habis bila dengar tu ada kata Tuhan suruh korban apa usahamu. Dia penternak. Kobe petani. Habis balik selalu. Pergi kandang lembu dia. Cari lembu hok gemuk-gemuk, hok bulak-bulak, hok syabi-syabi, hok metok-metok tu heret atas bukit. Tu. Fatukum bila min ahadihima. Tuhan terima kok kurban Habil. Pasal yakin dia. Tuhan suruh ni. Janji baik kepada Allah. Cari hok molek-molek. Sebab tu hok masuk dalam tabung masjid, tabung madrasah, tabung surau, hok 50, hok 100, tebal-tebal. Hok tu keturunan Habil. Macam ni. Mudahnya nak check. Tak usah dua DNA ke apa lah. Nak. Dah usah. Jadi budak tak mana. Habis. Tak apa. Ini sikit lagi. Gapo dia segala perkara yang berlaku tu ni bayan dia panggil. Bayan ni nak menyatakan orang panggil gapo hak berlaku ni daripada baik dan jahat. Daripada segala perkara yang baik dan segala perkara yang jahat. Baik jahat ni siapa yang menghukum? Ini mazhab Asy'ariyah. Baik dan buruk hukumnya daripada syarak. At-tahsin wa at-taqbih bisyar'i la bil aqli. Ingat. Baik buruk ni siapa yang menyuruh mengatakan ini baik, ini buruk? Siapa? Allah. Bukan semata-mata akal. Hanya Maturidiyah kata akal boleh memahami baik dan buruk, tetapi Allah juga yang menentukan baik dan buruk. Gitu. Tak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah akal yang boleh menentukan baik atau buruk. Nah, syarak hanya datang menyokong akal di belakang. Itu beza tu dah. Beza. Kalau kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dan buruk itu ditentu oleh Allah. Allah mengatakan perkara tu baik. Walau akal kita nampak macam buruk lah, tak boleh. Kita kena kata baik. Akal kita tu yang tak betul berfikir. Kena fikir lagi. Kena belajar lagi. Sudut pandang mana yang awak lihat tak baik tu? Fikir elok. Mungkin akal awak tu tak sapa. Gitu. Kalau syarak kata benda tu buruk, jahat, walau kita kata jahat apa ni, bagus, baik, tak boleh. Tetap kita kena kata perkara tu jahat. Karena at-tahsin wa at-taqbih. Baik dan buruk bisyar'i la bil aqli. Itu orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah at-tahsin wa at-taqbih bil aqli la bisyar'i. Baik buruk tu akal yang menentu. Bukan syarak. Itu beza dah. Jadi baik buruk di sini, baik dan jahat di sini ketentuan syarak. Syarak kata benda ni baik. Nah, contoh dah. Gapo syarak kata benda tu baik tapi ramai manusia tak setuju. Benda tu baik tapi ramai manusia tak setuju. Contoh seperti orang curi kerat tangan. Betul tak? Tapi bukan main-main kat tangan tu. Ada syarak dia, ada hak dia nah. Dan siapa yang melaksana tu bukan individu mesti kerajaan. Itu. Tapi nak itu hukum syarak. Baik tak? Syarak kata baik. Tapi manusia ramai tak terima. Nanti kudung tangan dia macam mana ni. Kan gitu. Apa lagi tak nampak lagi tu? Tapi malah ibu-ibu marah lagi. Ngom.
Syarat kata boleh nikah pada sok. Oh ni jangan ke ibu ustazah hok syarat hok ceramah dia kalau tu lelaki nikah pun yang marah. Nah, tu. Sikit. Nah, tu syarat kata boleh. Boleh, harus, mubah. Tu baiklah maksudnya. Mubah, harus, baik. Tapi dengan syarat-syaratnya mesti berlaku adil dan sebagainya gitu-gitu banyak syarat. Tapi nak ceritanya apa? Hukumnya syarat kata mubah, boleh, baik, berbanding dengan berzina. Betul tak? Tapi ramai orang yang tak boleh terima. Betul? Tak boleh terima. Dia baik, suami dia berzina lagi. Ada. Bahkan ada lagu tu. Hanya dia seorang je isteri yang benar-benar. Kalau suami dia nak pergi berzina, tak pergilah. Jangan pasal seorang lagi bini. Ada orang lagu tu. Siapa tahap tu? Tengok. Akal manusia tu dia tak terima hak syarat kata ini baik. Ya, tak baik. Menyeksa ke rohani dia, mental dia, nak jadi gila lah, jadi duduk meroyak kat sini. Ya, tak baik. Tengok. Tak boleh. Kita orang pegangan ahli sunnah jamaah baik buruk ketentuan Allah. Walau kita nampak seperti buruk, syarak kata baik, kita kena baik. Soal kita nak kata nasihat tu nombor 2. Sebab tu kita ingat. Ya. Ya mesti. Pasti. Sebab tu saya sebut dah tadi. Dengan syarat-syaratnya. Saya sebut dah tadi. Dengan syarat-syaratnya. Bukan boleh main buat-buat gitu. Tak boleh. Syarat-syarat sah nikah lah. Ada wali, ada saksi. Dan terkait dengan undang-undang yang ditetapkan oleh ulil amri, penguasa agama di negeri masing-masing. Sebab kalau kira hukum syarak mudah ya. Tanpa keizinan isteri yang pertama pun boleh. Sah saja kahwin. Tapi orang panggil hukum yang ditetapkan oleh penguasa agama, pihak berkuasa agama negeri masing-masing, itu menjaga maslahat. Betul tak? Menjaga maslahat. Mesti dapat keizinan daripada isteri yang pertama dan sebagainya. Kita bukan bicara tentang tu. Kita bicara tentang hukum. Hukumnya syarak benar ke tidak? Benar. Itu syarak benar. Kena faham. Syarak benar. Soal bagaimana nak tatbik, nak laksana, itu kena mengikut syarat-syarat dia. Macam hukum hudud tadilah. Hukum hudud orang curi kena gerak tangan. Boleh kita nak gerak tangan main-main itu? Tak boleh. Mesti ada syaratnya. Siapa yang melaksananya? Mesti ada undang-undang. Tak boleh orang individu-individu. Tak boleh. Jadi nak ceritanya hukum tersebut. Hukum tu Tuhan kata baik tak? Baik. Tapi ramai makna manusia yang kata tak baik. Sedangkan benda tu baik. Nak cerita tentang hukum. Soal pelaksanaan mesti mengikut syarat-syarat. Kita bukan cerita pasal pelaksanaan. Kita cerita pasal hukum. Beza hukum dengan pelaksanaan. Jadi jangan silap faham tu. Mesti kena ikut pelaksanaan, mesti kena ikut undang-undang. Tak boleh kita nak buat main-main ni, tak boleh. Memang sah nikah hilik sihir, sah. Nikah luar daripada kawasan, ada hakim wali hakim, sah. Tapi masuk kena denda tak? Kena denda. Undang-undang. Ada undang-undang. Undang-undang tu dibuat kenapa? Maslahat, darul mafasid. Jalbul masalih, menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadan, menolak kerosakan. Kalau tak ada undang-undang, nak ikut tak boleh. Sebab apa? Sebab zaman ni berubah. Zaman Nabi, zaman sahabat dulu, mana ada IC kad kahwin ada? Tak ada. Nak tahu di mana orang ni, anak orang ni, cucu orang ni, isteri orang ni, dengan syuhrah, wal istifadah, dengan kemasyhuran. Sebab tu bila dapat anak, dia akan pergi kepada penghulu kampung, di khalayak orang ramai-ramai, pembesar-pembesar kabilah, maka dia isytihar, ini anak saya, dan ramai yang menyaksi. Gitu ya. Sebab orang zaman dulu keadilan dia tu berbeza dengan orang zaman sekarang. Tak perlu ada kad nikah dan apa. Akhlak dia beza.
menjaga, bertanggungjawab dan sebagainya. Zaman sekarang kalau nak tatbik seperti zaman Rasulullah, tak ada akad kahwin. Seronok laki-laki. Betul? Lari tanggungjawab. Bukan bini saya. Habis madu sepah dibuat ni. Tak boleh. Ada undang-undang, ada sijil nikah, ada syarat-syarat kena masuk apa nama tu? Kerusuh dia dan sebagainya. Kayak gitu. Tak ada dalam kitab sah nikah tu. Masuk kerusuh nikah, daftar isi borang, cok tu cok ni. Memang tak ada dalam hukum. Tapi Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih memahami dengan urusan dunia kalian. Jadi kemaslahatan tu wajib kena jaga. Sebab tu undang-undangnya nak kahwin seorang lagi. Hukum boleh, mubah. Tapi undang-undang mesti dapat kebenaran bertulis, bersaksi oleh isteri yang pertama, persetujuan. Ada tu. Ada ulil amri kita nak jaga kemaslahatan tu. Takut dibiarkan, ditinggalkan dengan tanpa nafkah, tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Macam mana nak berdepan di mahkamah, depan qadhi, depan hakim. Kayak gitu. Jadi soal pelaksanaan mesti kena ikut undang-undang. Kita bicara ni bukan tentang pelaksanaan undang-undang. Kita bicara tentang hukum. Jadi baik, apa yang syarak kata baik, kena kata baik. Kena kata baik. Nikah tu baik, zina tu jahat. Kayak gitu. Soal orang panggil terjadi apa-apa, itu pelaksanaan, itu bawah. Kita nak tahunya iktikad kita tu. Baik buruk ni adakah akal kita yang menentu atau syarak yang menentu? Syarak. Tu kena faham itu dulu. Syarak yang menentu baik buruk. Jangan sampai kita tu bila syarak kata benda tu baik, tidak buruk. Jangan. Walau bagaimana kita tak setuju. Contoh, memang ada orang-orang yang diuji dengan suami dia tu berkahwin lebih daripada satu. Dia benci poligami. Tapi jangan sampai benci pada hukum. Itu kena jaga. Syarak kata baik, kena kata baik. Tapi pelaksanaan kita tak setuju kerana kita tahu dia tidak boleh berlaku adil dan sebagainya. Itu asing. Jadi sekurang-kurangnya kita tu tidak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hak penting. Kita tidak bahkan kufur. Tu lagi bahaya. Lagi bahaya. Mana menghalal benda yang haram, merubah hukum. Tu lagi bahaya. Bukan setakat keluar daripada ahli sunnah. Tu dia kufur lah. Tuhan kata nikah tu tak ada tak ada nikah-nikah yang apa baik apa menyusah ke. Tu kufur tu. An-nikahu sunnati. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Nikah tu ialah sunnahku. Siapa yang benci pada sunnahku, maka dia bukan daripada aku. Itu gitu. Jadi kita tu jangan sampai keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, dan jangan sampai apatah lagi kufur atau bimbang. Soal kita tak setuju pelaksanaan itu lain. Seorang ibu yang diuji suaminya berkahwin lebih daripada seorang, 3 ke 4, lalu tak berlaku adil, dan dia memang tak suka, tak setuju, menentang suami dia poligami seperti ini. Apakah dia menentang hukum poligami itu dibenarkan oleh Allah? Tidak. Dia menentang ketidakmampuan ni. Kayak gitu. Kena bagi beza. Jadi kita kena jaga-jaga tu. Jangan sampai terlewat batas, melampaui batas. Itu habis. Semuanya tadi. Baik buruk. Kufur gapo baik buruk ni? Kufur iman. Betul? Nikah zina. Mana yang baik, mana yang buruk? Zina tu buruk, jahat. Betul? Nikah tu baik. Semua tadi dengan kehendak Allah, ini dengan ketentuan Allah. Jadi orang tu menikah, orang tu bercerai, orang tu berzina, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah. Dan dengan menjadi ia Allah akan segala yang baik dan yang buruk tadi. Orang tu kahwin, siapa yang menjadi? Allah. Orang tu terjatuh di dalam perbuatan zina, siapa yang menjadi? Allah. Sudah. Namun dari Jabariyah lah mungkin. Ada. Itu pegangan. Pegangan.
Tetapi apa yang kita diajar di dalam Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Betul? Apa yang mengena kepada kamu kebaikan, sebutlah itu datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang mengena di atas kamu keburukan, kejahatan, maka itu daripada diri kamu. Apanya? Yakni beradab dengan Allah. Jangan kita sebut ini Allah Ta'ala, jangan itu jadi jabriyah tu. Tapi boleh ke tidak? Satu masa terpaksa kena mengungkap benda tu. Boleh. Sebab tu kalau baca dalam kitab Faridatul Faraid, dia ada dua yang haram, satu yang harus. Mana dua yang haram? Satu, seorang raja, sultan atau pembesar yang nak melakukan kezaliman kepada rakyat dia, lalu dia berhujah, Allah ni yang buat, Allah yang menentu ni. Dia nak bunuh orang ke, dia nak tembak orang, atau dia nak menaikkan orang panggil harga barang ke dan sebagainya. Ini kita kena percaya Allah yang menaikkan harga barang dan sebagainya. Haram. Haram. Sebab itu tanggungjawab dia untuk berfikir kepada usaha rakyat jelata dia. Rakyat jelata ni buat kerja. Dia pemimpin ni dia kena fikir. Dia kena ada orang panggil perancangan ekonomi keselamatan negara ni, perancangan plan. Sebab tu kita bayar gaji puluh-puluh ribu, nak mikir tu. Guna otak. Jadi kalau tiba-tiba makan gaji puluh-puluh ribu, lepas tu minta kita pula fikir. Kenapa tak? Baik kita jadi menteri. Kayak gitu. Sebab tu dia lah kena fikir. Rakyat ni buat kerja je. Hak petani, hak peladai, hak buruh kasar, hak gaul semi, ikat bata. Betul? Tak. Semua kita pun nak kepala otak mikir pasal negara. Lepas tu kita nak fikir pasal perut nasi kita. Apa nak guna? Kita ada menteri gila. Itu tengok. Jadi itu haram. Haram apa? Dia menggunakan dalil Allah Ta'ala. Jangan marah awak-awak. Saya ni memang banyaklah orang panggil formula untuk macam mana nak memajukan orang panggil ekonomi negara kita ni. Tapi Allah berkehendak begini. Jangan marah saya. Jangan marah pada Allah. Haram tu buat gitu. Dalil tu haram. Walaupun hakikatnya betul tak? Hakikatnya betul. Betul. Tapi haram berhujah dengan seperti itu. Kerana melepas tanggungjawab. Yang kedua haram, seorang yang melakukan kejahatan kemudian nak dihukum oleh hakim, lalu dia nanti dulu tak hakim. Contoh dianya progo bersiri. Contoh. Tiba-tiba kena tangkap, didakwa di mahkamah, diadili, lalu nak dijatuhkan hukum. Nanti dulu hakim. Pasal apa? Tu hakim kena tahu saya jadi progo bersiri ni pun ketentuan Allah. Hakim jangan gopoh-gapoh nak jatuh hukuman pada saya. Haram tak? Haram berhujah seperti itu untuk mengelak daripada dihukum oleh undang-undang. Haram. Hak tadi nak lari daripada usaha, tanggungjawab, haram. Hak ni nak lari daripada hukuman. Memang saya curi, tapi adik-adik kena ingat bahawasanya hakim kena ingat saya curi ni kerana Allah. Haram. Ini dua yang haram. Tapi ada satu yang halal. Mana? Yakni seorang itu telah dijatuhkan hukuman. Contoh kita kata progo bersiri tak dilah. Dia telah dijatuh hukuman penjara 40 tahun atau 60 tahun. Disebab 60 kali atas belakang. Contoh. Lalu ada lagi saksi baki umur dia keluar, dibebaskan penjara. Tak mati dia dalam penjara. Balik ke kampung, orang tak terima. Betul? Orang maki hamu dia, orang caci dia. Nak pergi beli kedai runcit. Tokai kedai runcit tutup. Berapa? Rogo bersiri. Jangan mari kedai aku. Nanti rogo ais kering ada dalam peti ni kan lama. Tak kira lah apa. Kerana orang benci. Betul? Masuk kedai makan orang halau, orang hambak dia keluar, orang halau dia keluar. Hatta nak mari masjid pun. Tok siap kata, "Oi, perogol jangan jijak. Kotor. Dosa kamu tu banyak perogol. Berambus." Contoh. Jadi macam mana dia hidup dalam masyarakat ini? Maka ketika itu dibenarkan. Harus dia berhujah seperti tadi. Hei orang kampung, benarlah aku ni jahat, aku buat dosa, aku perogol bersiri dan sebagainya, dan aku telah menjalani hukuman. Tapi kalian kena ingat, itu juga ketentuan Allah. Boleh tak dia hujah itu? Boleh. Tu je hak
Tak boleh. Jangan ada. Dua yang haram, satu yang harus, yang mubah. Itu habis itu. Inilah 6 perkara yang dinamo akan dia 6 perkara rukun iman. Baru habis bila rukun iman baru ni, baru bukan ngaji lagi tu. Inilah 6 rukun iman yang mana perbahasanya di dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Maka barang siapa tidak percaya, lagu mana tidak percaya? Dengan tuba taswiriyah, nak mentaswirkan makna, orang panggil tidak percaya. Dengan makna tidak percaya itu tidak mengaku sungguh, tidak terima kata sungguh segala perkara itu. Tak terima kata Allah tu Tuhan, tak terima kata malaikat tu ada, tak terima kata ada hamba-hamba Allah yang ditentu oleh Allah menjadi rasul utusan dia, tak terima kata ada beberapa kitab suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Dan tak percaya kata bahawasanya ada hari yang terakhir, sama ada hak besar hak kecil. Hari kiamat besar, kiamat kecil. Dan tak percaya segala perkara yang berlaku ni ialah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Itu maknanya segala perkara itu. Maka adalah ia barang siapa tadi tu. Jadi tak nanti kau dia kena tak percaya nenek. Satu cukup. Ya rukun iman ni ternafi 1-0. Sebab kita kembali balik dah, ingat balik. Rukun Islam, rukun iman, makna rukun tu beza. Kalau rukun Islam artinya syai'ul azim fil Islam. Mana perkara yang besar di dalam Islam. Artinya 5 perkara tu bukan hanya 5 ni je Islam, banyak lagi. Tapi hak besar-besarnya 5. Adakah kalau kita tak buat salah satu, tak Islam kita? Tidak. Masih Islam. Janji kita tidak ingkar hukum. Apatah lagi kalau tidak mengerjakannya kerana tidak mampu. Seperti haji. Haji belum mampu lagi. Saya umur 250 baru naik nama buat haji. Jadi tak haji lagi sekarang. Dia nak panggil tu haji jangan nak sini. Jadi saya belum haji, belum menunaikan rukun Islam yang kelima. Adakah tidak Islam saya? Islam. Ataupun 5 dia tak buat. Tapi bukan kerana ingkar hukum, kerana malas. Dia tak semaya, dia tak puasa, dia tak berzakat, dia tak haji. Dia tanya, pasal apa tak semaya? Malas. Wajib tak? Wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sia ayat Quran. Nak kata apa? Dia mengakui hukum, betul? Islam tak dia? Islam. Jadi rukun Islam tu ialah lain. Dia makna perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Dan bukan orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima sempurna Islam, bukan. Ini balik daripada haji, ingat tu di kala alhamdulillah sempurna Islam kita. Belum lagi sempurna Islam, baru menunaikan rukun Islam yang kelima. Banyak lagi dah hukum Islam. Banyak lagi. Tapi hak besarnya 5. Tak sama macam rukun iman. Rukun iman rukun istilahi dia panggil, bukan rukun lughawi seperti tadi. Mana? Yani ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'. Perkara yang terhenti dengan perkara tersebut sah iman. Jadi kalau tak ada sah, tak sah. Seperti rukun sembahyang, tu rukun istilahi. Tak ada satu tak sah dalam. Contoh, tak baca Fatihah, rokok comel. Tidak comel. Ataupun tak takbiratul ihram, baca Fatihah comel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Comel. Takbiratul ihram tak ada. Jadi ni kawan dia tanya soalan apa? Panjang betul soalan. Lepas tu nak suruh jawab dengan tulisan. Payahlah. Tanyanya macam mana? Saya ni ada penyakit air liur dalam mulut. Gitulah. Bukan kawan, orang lain. Ya ada air liur dalam mulut. Bila semaya tu dia ada tisu dalam tu. Macam mana ni? Tiap-tiap kali semaya meludah. Baik. Jawab ni. Kalau pertama meludah tanpa hajat, batal semaya. Kerana perbuatan tu keji dalam semaya. Okey, saya saja. Sekarang ni tidak kejilah pasal dia ada penyakit. Nak membaca tu payah kalau ada liur jebok gitu ke dia. Jadi dia kena sediakan orang panggil tisu ke apa dah untuk ludah. Jadi lagu mana ludahnya dalam sembahyang? Ingat seni je.
Jangan ada anggota besar perbuatannya bergerak berturut-turut lebih daripada 3 kali. Berturut-turut. Ni contoh berturut mana? Anggota besar, tangan. Berturut-turut tu. Berturut-turut. Kalau anggota besar tapi tak berturut-turut, mana? Tak apa. Jadi sebab tu kalau pandai, pakai serban pun boleh dalam sembahyang ni. Kalau pandai. Kalau tak pandai, bergaru pun batal. Jadi ingat je. Apa? Jangan bergerak anggota besar berturut-turut lebih pada 3 kali. Lebih pada 3 kali dia. Berturut-turut tu. Dia tak ada tumak ni. Kalau ni anggota kecil tak apa banyak kali pun. Gatal. Garu gilah. Berapa? 1000 kali bergaru. Oh sedapnya dah. Lepas tu letak balik. Jangan berturut-turut. Letak balik. Lepas tu garu, gatal pula bahu. Garu pula. Jangan berturut-turut tu. 1, 2, 3. Berturut-turut. Jadi jangan berturut-turut je. Jadi kalau meludah ke mana meludah? Nak ada tisu. Ambil. Ludah. Nak kehat. Lepas tu bubuh balik. Jangan tui. Lak pula mulut. Itu. Jangan berturut-turut 3 kali, jangan. Kalau anggota besar. Itu kena jaga. Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang setengah daripadanya ialah bergerak berturut-turut anggota besar lebih daripada 3 kali. Anggota kecil tak apa? Tak apa. Tak apa. Anggota besar bergerak lebih daripada 3 kali tapi tidak berturut-turut. Boleh tak? Boleh. Tak berturut-turut tak apa. Tak berturut-turut maknanya? Ia ada berhenti. Kehat dulu. Itu. Dia macam kena jaga, jangan gitu, jangan. Tak kena gitu. Seperti garu tadi lah. Kalau garu tak betul-betul tu. Lepas tu kata pula. Garu lagi ya. Tak boleh. Garunya pula. Garu dalam air tu lagi jadi garu sedap. Berturut-turut tak? Tidak. Anggota besar dia tidak bergerak berturut tu. Tak apa. Sah. Hak tak boleh mana? Habis yang bergerak betul-betul. Tak ada diam dulu. Betul tak? Maka batal. Lagu tu dia tu ni. Macam mana nak tulis benda tu dalam WhatsApp? Cuba kat awak fikir. Saya nak terang lagu mana dalam WhatsApp benda tu. Jadi oleh habis itu dia ni. Nak ceritanya rukun sembahyang tu, rukun iman tu seperti rukun istilahi. Mana? Rukun sembahyang tadi rukun istilahi seperti sama. Mana ternafi satu batal habis. Ternafi satu je. Batal habis. Jadi kafir. Mana percaya pada Allah, percaya saya. Pada malaikat pun percaya. Tapi pada hari kiamat ni saya tak berapa nak percaya lah. Bila ada kiamat? Kafir selalu. Tu. Ataupun percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Tapi malaikat ni saya susah sikit lah. Betul tak malaikat ni ada. Kafir selalu. Ke-6 ini tak boleh ternafi salah satu. Nafi je kosong. Itu dah. Sebab dia kata maka adalah ia barang siapa kafir, tidak dinamakan dia barang siapa orang yang beriman. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ba'ida ay anil haq. Kita berhenti situ dulu lah. Firman Allah Ta'ala. Berhenti tak sampai stasiun tu. Ia bagi berhenti tepi jalan. Kita sambung pula sebab ayat ni ada sebelum tu ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Wallahu a'lamu ilmuhu atam yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu semua,